رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي صل على محمد. فاهدأ يا قلب ورفقا أيوة. صل على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وذرياته صلى الله وسلم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Alhamdulillah, saya rasa semangat dan selamat datang dulu kepada semua yang menonton rancangan istimewa hari ini. Tapi saya tak boleh sebut dalam keadaan saya seorang-seorang. Saya kena jemput dulu rakan hos saya pada hari ini. Dipersilakan Fadilatul Ustaz Fakhrul UNIC bersama dengan kita. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan Habibi. Masya Allah. Habibi ya Maulana. Min aina anta? Cabut gigi guna sepana. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ada titi Ustaz Don? Itu yang panggil titian kehidupan. Masya Allah. Bapak Ustaz Don. Alhamdulillah. Ustaz Fakhrul sihat? Baik, khair. Tamam. Satu benda yang seronok dalam TV ni, yang bestnya ialah boleh duduk bersalam. Oh, tu kan. Tahun lepas mana boleh? Tak boleh. Jumpa Ustaz Fakhrul pun macam tu. Kita buat lagu tu betul ya. Ini ahlan Habibi duduk ya Allah. Maksudnya dah insya-Allah kembali seperti biasa insya-Allah. Dan tahun lepas kalau bukan saja tak salam, kita pun duduk kat lobi hotel, ingat? Betul. Kali ni kita di mana? Dia tahu kita tanpa padang pasir mana ni. Padang pasir, masya-Allah. Kemah Yahudi mana dia bawa ni? Masya-Allah, tabarakallah. Baik, alhamdulillah anda bersama dengan saya Fakhrul Aziz Kamarudin dan juga saya Don Daniel Don Biaji dalam rancangan Salam Baitullah 2022, satu kerinduan, suatu kepastian yang dibawakan oleh Olive House. Ya, we begin with nature. Aywa, cakap masalah. Lain macam Ustaz Fakhrul. Okey, kalau kita tengok kan, apa benda yang hari ini kita nak bawa, kata ni musim ke-14. Salam Baitullah. Selamat datang kepada semua yang menonton rancangan Salam Baitullah. Anda bersama dengan kami. Kita ada banyak perubahan, banyak tambah baik, banyak lagi kita nak buat untuk semua supaya enjoy dan terus mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, lah ni boleh tak kalau kita jemput kita punya tetamu? Jemput tu duduk dengan kita. Lepas tu kita cerita bagi tetamu pun tahu, sebab tetamu kita ni bukan calon-calon orang terbaik ya. Iaitu doktor. Tapi saya suka Ustaz Don, dia memang dalam RO lain tu. Dia memang buat macam rumah sendiri. Kita buat dia. Baik, kita jemput tetamu untuk duduk bersama dengan kita. Lepas tu kita akan cerita sama-sama, boleh dah? Kita sambut dengan selawat lagi bagus ya. InsyaAllah. Siapakah tetamu kita hari ini? Ya, Allahumma
Assalamualaikum Tuan Haji Dr. Ruslan kita Ustaz. Apa khabar? Alhamdulillah, walafiat insyaAllah. Ini macam agak gemetar. Ahlan wa sahlan Tuan Guru. Alhamdulillah. Masya-Allah sejuk kan? Alhamdulillah. Sejuk, Doktor. Alhamdulillah. Nervous. Saya je nervous lebih pada pengacara. Doktor, Ahlan wa sahlan, Doktor. Silakan duduk. Ini tempat Doktor Faiz. Sini. Ah. Mesti banyak-banyak. Jumpa. Doktor nak duduk sila pun boleh? Doktor nak bersila boleh. Cukup Nak selesa. Cukup selesa. Okey. Amin. Boleh Doktor? Boleh begini. Baik, dia macam ni kalau nak cerita Pinamli, nak pecah dinding pun pecah, nak sambung pun pecah, sewanya 2 juga ya cikgu. Okey. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Amin. Alhamdulillah. Ustaz Fagur, kita nak ke mana dulu? Okey, kita nak cerita sikit apakah pembaharuan untuk musim inilah. Cantik. Apakah pengisian kita untuk episod kali ini? Baik. Pasti kita ada tetamu-tetamu yang cukup hebat. Baik. Yang mengisi, dan juga selain kita ada juga tadi geng qasidah kita. Masya-Allah. Yang tadi siapa tu yang depan tu? Tu Bazli, kenal dah. Ya, tu yang hak sebelah Bazli tu rasa macam kenal. Nampak tadi dia duduk tang tu. Nampak pulun pada kan. Okey, dan juga kita ada apa? Kumpulan apa tadi kaki pukul ni? The Sheikh Band. Kasih suluh sikit The Sheikh Band. Itu dia. Mereka akan bersama-sama kita untuk sepanjang musim kali inilah. Ganti-ganti dengan Intim ada, lagi Ar-Rayyan ada. InsyaAllah akan bersama-sama mengisi Salam Baitullah. Dan juga kita ada kabar Tanah Suci Ustaz Don. Ya. Dan paling penting kita ada lagi satu segmen baru, Rehlah Haramain. Nak tahu? Teruskan bersama kami dalam Salam Baitullah. Satu kerinduan, suatu kepastian. Silakan Ustaz Fakhrul. Ya Allah. وأحسن منك لم ترى قط عين وأجمل منك لم تني النساء الله خلقت مبرأ من كل عيب صلى الله عليه وسلم كأنك قد خلقت كما تشاء صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قرني أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام يلا المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. Sertai kuis Salam Baitullah 2022 setiap hari mulai 26 Jun hingga 10 Julai 2022 bermula pukul 9 malam di saluran TV1 dan saluran berita RTM. Soalan kuis harian akan diberikan semasa siaran berlangsung. 2 orang peserta yang menghantar jawapan dengan betul dan terpantas akan menerima voucher bernilai RM300 tajaan Olive House setiap seorang. Hantarkan jawapan anda di pautan yang akan diberikan di Facebook Salam Baitullah sebaik sahaja soalan disiarkan. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon anda. Hanya pemilik akaun Facebook sebenar dan aktif yang telah mengikuti laman Facebook Salam Baitullah akan dipilih sebagai pemenang. Sebarang pertukaran akaun Facebook tidak dibenarkan.
Kesemua hadiah tidak boleh ditukarkan dengan wang tunai. Pemenang akan dihubungi oleh pihak penaja. Teruskan menjadi penonton setia Salam Baitullah. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui dengan lebih lanjut terma dan syarat penyertaan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita kembali dalam Salam Baitullah. Satu kerinduan, suatu kepastian. Dan terima kasih kepada anda semua yang sedia dan sudi menonton, yang buka televisyen daripada awal. Sekadar untuk pengetahuan semua, Salam Baitullah bermula, untuk pengetahuan Ustaz dan juga semua, bermula sejak dari jam 8 suku malam di Facebook kita. Betul. Kerana kita dikemudikan oleh Ustaz Megat kita menceritakan tentang suasana dan juga hukum hakam serba sedikit dan menerima pemanggil untuk bertanyakan soalan. Kemudian sampai pukul 9 Ustaz terus live bersama dengan kita dalam saluran TV1 RTM. Jangan lupa. Ya. Saya tambah. Jadi doktor, Ustaz, macam inilah. Kepada semua yang menonton Salam Baitullah hari ini, pembuka tirai. Saya selalu doktor peringat saya dengan mengatakan bahawa tanah haram tak boleh lari daripada jiwa. Masya Allah. Sebab itu Ustaz Badri Shah selalu bagi tahu, rumah orang Islam mesti ada gambar Kaabah. Allah. Sama ada kita rock ke tak rock ke apa ke, Kaabah mesti ada. Kaabah di jiwa kita. Betul. Baik. Jadi kalau Fadilatul Ustaz lah, bila Ustaz kali pertama pergi umrah, pergi haji, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat saya Ustaz Don Daniel, alhamdulillah. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kita bicara hati dan jiwa. Allah rezekikan saya untuk sampai dan jejak ke tanah suci Makkah di awal usia 22 tahun. Tahun 1985. Allahu Akbar. Arti kira-kira dalam sekitar 37 tahun yang lepas. Allahu Akbar. Itu rezeki saya. Dan insya-Allah alhamdulillah saya merasakan saat saya nampak Kaabah, saya merasakan segala-galanya. Jiwa, hati, perasaan. Dan itulah yang dirasa oleh kita semua sebenarnya. Allah. Batu hari ini saya yakin percaya yang dah pergi merasai, yang belum pergi pun ingin merasainya. Pasti. Pasti. Ya. Allahu Akbar. Tahun tu kalau pergi haji, doktor, maknanya melontak jumrah tu? Ketika 85 pasti Tuan Jamarat belum ada lagi. Yang ada adalah Jamrah Al-Ula, Al-Wusta, Al-Kubra yang dalam keadaan itulah dia. Yang macam bentuk bulat lagu dan tu. saya pernah dapat melontar dalam keadaan nampak itunya dan ada ketika saya lontaran batu atas kepala dari jauh. Itu pengalaman yang cukup nak kata sakit tidaklah tapi manis ya Allah. Allahu Akbar. Tapi darah boleh tahan juga. Itu pengalaman. Masa dia nak balik dia pergi Tahun 1985. Subhanallah. Jadi bila saya dapat ke Mekah kemudiannya dalam beberapa tahun dan terakhir ke Mekah 2017, memang saya rasa roh Al-Jamarat sudah terlalu berbeza. Sekarang daripada atasnya, bawahnya. Betul. Dan orang pun dah boleh masuk dengan ramai. Ramai mengelilingi. Sebanyak saya rasa kita punya perasaan itu agak kurang sikit lah. Orang kata zoknya. Tapi Ustaz Dul, tak apa. Cerita apa pun cerita kita tentang Mekah ini, walaupun berubah waktu dan masa, tetap Mekah tanah yang suci dan Mekah yang mubarakah. Itu yang penting. Mekah barakah. Tidak ada bumi yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu dalam hadis Nabi sebut, al-hajju wal mu'tamir wafdullah. Allahu Akbar. Orang haji dan orang yang datang umrah adalah rombongan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi kita panggil sebagai Dhuyufur Rahman. Tetamu Allah. Allahu Akbar tuan-tuan. Semoga kita doakan semoga semua orang yang menonton dijemput menjadi tetamu Allah. Amin. Dan boleh tak Ustaz kita tambahkan kerinduan ini sikit dengan kita bersama dengan Ustaz Fakhrul untuk mendapatkan
khabar-khabar dari Bumi Mekah Al-Mukarramah yang secara langsung dengan kita pada hari ini. Silakan Habibi Ustaz Fakhrul. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustaz Don, sahabat saya yang di kemah Arab sana. Ya. Masya Allah, dan juga doktor. Terima kasih banyak doktor atas satu emosi yang dibawa di awal episod hari ini. Kalau tahun lepas pun memang Dr. Izzah dah menangis. Di episod yang pertama, ramai kata awal-awal dah teriak dah. Dan hari ini Dr. Roslan pun menitiskan air mata sebab bila cerita tentang Mekah ni, dia adalah satu emosi, satu perasaan yang macam Ustaz Don sebut tadi, dia main jiwa, menguntun jiwa. Dan hari ini insya-Allah dalam segmen bersama dengan saya, segmen Khabar Haji, kita nak bawakan para penonton semua, dan ini antara segmen yang ditunggu-tunggu oleh pecinta Salam Baitullah, sebab kita akan bersama secara langsung nak tahu tentang perkembangan dari Tanah Suci Mekah dan juga Madinatul Munawwarah. Hari ini kita akan bersama dengan wartawan lokasi kita, iaitu Haji Faizal Jamal yang dah pun bersedia di talian kita. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Masya Allah. Hayakallah. Apa khabar? Sihat? Ya, Alhamdulillah Ustaz. Ya, semua. Alhamdulillah menyebut semuanya. Dia hadir menunaikan haji kali ini. Masya Allah. Okey, Ustaz Faizal, mungkin boleh jelaskan sikit situasi keadaan cuaca, macam mana aktiviti jemaah yang mungkin penonton tengah tengok ni, dia rindu ni nak tengok suasana dekat sana kan. Silakan. Al-Janan di Mekah ini, di mana bangunan ini menempatkan pejabat operasi pertama Tanah Haji di Mekah, dan juga penginapan bagi maktab 46 dan juga 47. Dan untuk pengetahuan semua penonton-penonton Salam Baitullah, sehingga hari ini 9,822 jemaah pun sampai Tanah Suci Mekah ini dari 35 penerbangan ataupun 35 itu. Ada lagi 13 penerbangan hingga ke 48 yang hadir ataupun tiba pada 2 Julai ini. Seperti mana yang tema pada Salam Baitullah pada tahun ini, kerinduan suatu kasihan. Kalau tahun lalu suatu kerinduan, tahun ini bukan itu kerinduan, tetapi juga suatu alhamdulillah 1,306 jemaah haji Malaysia diterima untuk menunaikan rukun Islam kelima pada tahun ini. Masya Allah. Dan pada waktu ini sudah pun selesai solat asar, jemaah-jemaah ada di lantai bawah, ada yang beriktikaf di Masjidil Haram, ada yang sudah pulang berehat ketika untuk menantikan untuk waktu solat berikutnya di masjid. Dan ada juga yang telah pun berangkat ke masjid untuk menunaikan solat maghrib. Dan jangan khawatir kepada jemaah-jemaah yang mungkin agak yang berkesempatan untuk ke masjid. Ada juga surau disediakan di bangunan ini untuk mereka berjemaah bersama-sama. Dan alhamdulillah kita beruntung kerana jemaah penginapan jemaah haji di ketiga-tiga bangunan, iaitu bangunan Abrash Al-Janazah yang menempatkan jemaah bagi maktab 46 dan juga 47, 48 dan 50 di bangunan Entrian dan juga di Kasar Al-Janazah bagi maktab ke-49. Tiga-tiga maktab ini sebenarnya tidaklah jauh dari Masjidil Haram, hanya berjalan kaki pulang 15 ke 20 minit saja. Dan kita beruntung kerana kita mempunyai peluang tidak perlu mengakibat dan juga pengangkutan awam lain. Dan alhamdulillah juga tabung haji sentiasa memastikan kewajipan jemaah terpelihara dijaga, dan terutamanya dari segi kesihatan, perubatan, bagi memastikan semua jemaah dalam keadaan sihat dalam keadaan ke masyair kurang lebih 12 hari lagi. Masya Allah. Baik. Dan unit turut ada di untuk penyiasatan unit haji untuk menerima apa sahaja masalah. Kerana kita tahu untuk tempoh musim haji jemaah perlu berada di Tanah Suci dalam tempoh 42 hari. InsyaAllah. InsyaAllah. Itulah peranan unit kaunseling untuk memastikan semua jemaah dalam keadaan emosi yang baik. Baik, insyaAllah. Baik, terima kasih banyak. Ustaz Faizal, terima kasih banyak atas info yang sangat baik ini. Dan kami doakan Ustaz dan juga petugas-petugas tabung haji semua diberikan kesihatan, insyaAllah. Ada rezeki kita jumpa lagi Ustaz, insyaAllah.
Baik, terima kasih. Masya Allah. Itu dia laporan lintas langsung dari Tanah Haram. Masya Allah, kita dapat tengok secara live. Dan gitulah petugas-petugas tamu haji. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sudi menyantuni Dhuyufur Rahman ini. Mereka jadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala dan disantuni dengan baiknya. Dan insya-Allah kita doakan agar semuanya diberikan kesihatan yang baik sampailah untuk waktu mengerjakan wukuf dan juga haji nanti insya-Allah. Okey, baik, seterusnya saya nak bawa anda. Tadi kita dah bagi tahu terus sikit Ustaz Don kan. Ada satu segmen yang terbaru. Ustaz Don dah teaser sikit tadi. Ustaz Megat kan dia dekat Facebook. Tapi dia nak bawa kita pula lepas Facebook ni. Dia nak bawa kami pergi mana? Dia nak bawa kami pergi satu perjalanan. Dalam bahasa Arab disebut rehlah. Okey, kita nak tengok tempat yang menarik di Haramain iaitu di Mekah dan juga Madinah. Bersama dengan Ustaz Megat. Jom kita saksikan di mana dia nak bawa kita. Saksikan. Rehlah Haramain. Sudah lama hati merindu dengan kekasih yang satu. Bilakah masa dapat bertemu dengan kekasih agungmu? Kakiku kan terus melangkah menuju ke bumi Madinah, selangkah demi selangkah dekatkanlah kami ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rehlah Haramain sampai di bumi Madinah Al-Munawwarah, tempat yang penuh berkat yang menjadi idaman bagi setiap orang beriman untuk sampai ke sini. Kita berada setentang dengan Kubah Hijau, tempat yang disemadikan jasad Nabi SAW, insan yang paling mulia, sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Kubah Hijau ini berada di yang asalnya adalah rumah ataupun bilik Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin, isteri Nabi SAW. Ketika Rasulullah wafat dan baginda berada di atas libaan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian diperintahkan untuk menyemadikan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sunnah para anbiya, mereka dikebumikan di mana tempat mereka wafat. Dan bagi setiap orang yang berziarah kepada makam Nabi SAW akan masuk melalui Babus Salam dan memberi salam kepada Nabi SAW ketika berada di hadapan makam baginda sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, dan berdoa dengan keberkatan Nabi SAW, dan kemudian memberi salam kepada makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Sayyidina Umar. Adapun kubah yang berwarna perak itu adalah setentang dengan mimbar Nabi SAW, tempat baginda mengimamkan solat para sahabat. Mudah-mudahan insya-Allah semua umat Islam direzekikan untuk berziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sejarahnya ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah dalam peristiwa hijrah, Nabi tiba pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan orang-orang Madinah menyambut Nabi SAW, masing-masing menawarkan rumah mereka untuk menjadi tempat persinggahan Nabi SAW. Di atas sifat kebijaksanaan Nabi, keadilan baginda SAW, Nabi memerintahkan, biarkan unta aku ini yang bernama Qaswa, kerana dia berjalan dengan perintah Allah. Di mana tempat dia parking, dia duduk, maka di situlah dibinakan rumah Nabi SAW. Maka dengan izin Allah, unta Nabi berjalan dan berhenti di tempat yang dikatakan rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Bila unta berhenti di situ, maka tahulah para sahabat bahawa Allah telah memilih rumah Abu Ayyub untuk dijadikan tempat persinggahan Nabi SAW. Nabi bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari beberapa malam, dan terbinalah satu masjid, iaitu di atas tanah milik dua orang budak. Nabi menawarkan untuk membeli tanah tersebut daripada kanak-kanak tadi, tetapi Masya Allah, anak yang berdua tadi itu mewakafkan tanah mereka untuk dibina masjid Nabi SAW. Dan kekallah Masjid Nabawi sehingga zaman kita sekarang ini, dengan perluasan demi perluasan untuk kemudahan umat Islam datang berziarah dan menunaikan umrah. Namamu kan terus terpahat di hatiku, wahai Muhammad.
Pasukan Tidak Balas Kecemasan Pertahanan Awam Saidat Keluarga Malaysia ditubuhkan pada 16 Mac 2006. Ia berfungsi sebagai pasukan tidak balas awal di kalangan komuniti untuk sebarang kejadian kecemasan dan bencana sebelum pasukan penyelamat utama tiba. Sasaran Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM ialah menubuhkan Saidat Keluarga Malaysia di setiap 222 parlimen pada tahun 2022. Sasaran awal 100 hari pertama telah tercapai dengan penubuhan 44 pasukan. Peka dengan bencana yang mungkin berlaku di tempat anda. Sediakan beg ready to go anda yang mengandungi whistle, lampu suluh, kit perubatan kecemasan, power bank, kit kebersihan, tuala, air minuman, makanan tin, dokumen penting dan wang tunai. Jom sertai Saidat Keluarga Malaysia di tempat anda. Keluarga Malaysia siap siaga bencana. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نل المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نل المنى زال العنا وفى الهنا يلا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يلا بشرى لنا نلنا المنى زال العلا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وذرياته صلى الله وسلم عليه. Amin ya Allah, amin ya Allah. Allahu Akbar. Berita gembira untuk kita semua dan juga kegembiraan kita adalah kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada semua yang menonton. Ingat tak, Salam Baitullah dia ada satu special. Tak tahu mukjizat macam mana. Kalau zaman Nabi Sulaiman, Ifrit bawa istana Balqis. Kali ini Ustaz Fakrul dia luar biasa. Dia bawa Kaabah mai sini. Dia mai duduk dekat kita. Jadi jom kita bersama-sama hari ini tajuk kita. Rukun Kaabah Baitullahil Haram. Jom Ustaz Fakrul, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Don. Masya Allah, tabarakallah. Mukjizat. Allahu Akbar. Sebenarnya teknologi. Mukjizat tu maksudnya benda tu teknologi dah di zaman sekarang. Okey, sebab ni antara segmen yang di request oleh para penonton juga. Dia kata walaupun yalah kami dapat tengok Kaabah sana, yang tak dapat pergi macam mana? Dia kata nak belajar juga tengok Kaabah ni, kalau boleh ada di sini. Alhamdulillah di RTM kita ada dipanggil AR. Dia ada kita macam dalam segmen mixed reality, kita nak jadikan reality. Okey, mana Kaabah saya? Okey. Tada. Okey.
1, 2, 3. Lambat. Magic lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Nampak? Tak sinkronis. Okey, alhamdulillah para penonton semua. Hari ini kita akan ceritakan tentang rukun Kaabah. Okey, bukan rukun haji tapi rukun Kaabah. Okey, mana Kaabah saya? Ini dia. Okey, rukun Kaabah dia maksudnya dia ada 4 penjuru. Yang pertama sekali yang kita nampak sini adalah yang dekat ada macam lubang tu kan. Yang tu namanya Hajarul Aswad. Rukun Hajarul Aswad. Yang tu semua para penonton tahu kan. Masuk. Betul dengan Hajarul Aswad tu, bahawa kita belah kiri, kita akan Bismillahirrahmanirrahim kan. Kita masuk saja tu, kalau mungkin tak nampak orang tengah ramai, kita akan tengok belah kanan kan. Perasan tak Pak Long di rumah? Perasan kan? Di belah kanan tu dia tulis lampu hijau. Dia tulis Bidayatul Tawaf ataupun start here macam tu kan. So situ adalah bersamaan dengan rukun Hajarul Aswad. Okey, selepas itu di penjuru sana yang nampak warna kuning tu kan, situ Maqam Ibrahim. Dekat dia tu adalah rukun Iraqi. Rukun Iraqi, okey. Kemudian di belakang sana ada satu rukun Syami, dan kemudian last sekali dia dekat dengan saya ni. Ni sini. Rukun Yamani. Rukun Yamani, di antara rukun Yamani ni sampai ke Hajarul Aswad ni adalah doa dia. Nanti kita cerita hari lain. Tapi saya nak cerita dulu kenapa nama rukun-rukun ini disebutkan nama begitu. Okey. Rukun Hajarul Aswad sebab ada Hajarul Aswad. Rukun dan Hajarul Aswad ni tuan-tuan, kalau ulama-ulama kita sebut, rupa-rupanya dia menghala ke belah Asia ni. Malaysia ni dia kena dengan Hajarul Aswad, subhanallah, dekat dengan Multazam semua. Kalau di rukun Iraqi itu belah Iraq, negara Iraq, Iran dan sebagainya. Kalau rukun Syami itu belah negara Syam, Syria, semua di sebelah atas sana. Kemudian kalau di rukun Yamani ni dia di bawah. Dia menghala ke belah Yaman, Sudan dan sebagainya. Macam tu dah lebih kurang. Jadi itu antara info-info yang kita dapat belajar daripada AR ni kan, Kaabah. Nanti Kaabah ni dah pusing belum? Cuba try pusing. Tu dia, nampak Ustaz Don? Dia boleh pusing. Dia boleh pusing. Tu banyak lagi kita akan cerita yang dalam lengkuk tu nama apa, yang dalam warna emas tu nama apa, dan nama pun dah ada, tapi kita akan cerita apakah kelebihan-kelebihan apa yang Nabi SAW buat. Di kawasan Kaabah tu sendiri ada tempat-tempat mustajab. Semuanya dalam Salam Baitullah. Jadi kena tengoklah setiap hari, insya-Allah. Okey, Ustaz Don, itu saja untuk perkongsian AR hari ini. Mixed Reality, kita nak rehat seketika. Pastikan anda jangan tukar channel, sebab selepas ni kita akan berkongsi lagi bersama dengan Dr. Ruslan tentang nak cerita tentang kerinduan. So kita berehat seketika, teruskan menonton Salam Baitullah, satu kerinduan, suatu kepastian. Jumpa selepas ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita kembali dalam Salam Baitullah, satu kerinduan, suatu kepastian, dibawakan oleh Olive House. We begin with nature. Tu suara dia suruh buat lagu tu. Saya kata Dr. Ruslan, Ustaz Ruslan lagi kemana buat suara macam tu. Okey, Ustaz. Baik. Simple. Bila Ustaz Fakrul duk ulang daripada kita tadi, duk kata rindu, baca selawat puji Nabi dan sebagainya. Soalannya, sebenarnya yang kita rindu ni apa? Baunya kah? Tanahnya kah? Kursi dia kah? Dia Ustaz Don, sebenarnya kalau kita bercakap tentang haji ni, dia adalah kerinduan segala-galanya. Kerinduan pertama untuk bertapak di tanah yang berkat. Sebab Allah sebut Quran, bibakkata mubarakan. Tanah yang berkat. Datanglah tanah negara mana sekalipun, tak sama dengan tanah itulah tanah tempat Nabi muncul, berdakwah, menegakkan agama. Kemudian Allah jadikan Kaabah tempat menyatukan kita. Betul. Kemudian menjadi rukun Islam kita, kelima Ustaz Don. Jadi bagi saya lah, bila Ustaz Don sebut macam tu, saya rasa apa yang penting perasaan kita. Ya. Lepas tu kata Al-Imam Nawawi, kalau kita ada satu kecintaan, keinginan, kemahuan, kesungguhan untuk sampai ke Mekah, pasti Allah akan beri. Ya Allah. Sebab, kata Nawawi, Mekah bukan hak sesiapa, tapi hak semua umat manusia, tak kira siapa. Sebab kita tengok macam mana Mekah mengumpulkan manusia. Hitamkah kulitnya? Betul. Putihkah kulitnya? Betul. Apa bangsa sekalipun? Betul. Tak berlaku di mana negara, mana dunia. Betul. Itu tuan-tuan, inilah suatu kerinduan kita. Bahkan mengajar kita untuk kita makin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Sebab tu saya minta maaf lah nak bercakap sikit dalam kerangka ini. Sebab apa? Allah sebut dalam Al-Quran Al-Hajj,
Apa kata Allah? Liyashhadu manafi'a lahum. Allah akan Mekah untuk kita ambil manfaat. Manfaat ilmu, manfaat keimanan, manfaat kesatuan hati manusia, persaudaraan. Itu semua di kota suci Makkahul Mukarramah. Bahkan di Madinah sekalipun. Jadi kerinduan bagi saya, kerinduan yang datang daripada hati yang tulus, mulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara pula kita ada 2 tahun dalam suasana COVID-19. Ya Allah. Lagilah hati mana yang tidak menangis, jiwa mana yang tak merasa untuk sampai. Tambah doktor baru sangat bulan Syawal doktor balik. Doktor pergi sana. Ustaz Don, saya last ke Mekah sebulan belum PKP bermula. Itu bulan Januari 2020. Itulah last. Sebagi balik Syawal baru ni, saya menangis sepanjang hari. Allah. Sebab saya merasakan Allah masih bisa peluang kebasan untuk sampai tarikh berkat melihat Maqbaratul Nabi SAW, dapat berziarah, kemudian dapat sampai ke Kaabah. Saya kata Allah 2 tahun kerinduan. Jadi ini satu saya rasa, apalagi kalau rakan kita yang first time pergi Allah untuk jemaah haji tahun ini, yang first time pergi pasti hati mana tidak menangis. Ini kenyataan. Satu kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, Mekah dan Madinah dia meletak kita dalam 3 situasi. Baik, situasi apa tu doktor? Yang pertama, kita makin dekat dengan Tuhan Pencipta. Allah. Batu orang pergi ke Mekah, apa matlamatnya? Mohon keampunan. Betul. Padang Arafah, tempat kita kuburkan dosa kita. Allahu Akbar, ya Allah. Tempat kita kuburkan semua kesalahan kita. Kan hari itu hari ultima kita. Betul. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Betul. Pertama, itulah dia. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, Mekah dan Madinah sebenarnya tempat kita untuk mengangkat darjah keimanan kita. Yang datang dengan berdosa, balik dengan keampunan. Allahu Akbar. Yang datang dengan hati yang sakit, balik dengan hati yang bersih. Betul. Ini kenyataan. Ya Allah. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, Mekah, Madinah adalah tempat kita untuk membina kita punya keyakinan bahawa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita bila kita buat haji kita akan berpakaian putih. Betul. Tidak beza di antara yang kaya, yang miskin. Yang berharta, yang tak ada harta. Yang berpakaian tidak. Semua kita satu. Betul. Dan kita punya talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Kita mengakui, ya Allah, aku datang ya Allah. Daripada penjuru dunia yang aku datang menghadapmu ya Allah. Bawa hati untuk bertemu Allah SWT. Ya Allah. Saya rasa benda macam ni kita rasa kerinduan yang begitu menebal. Manusia ni Ustaz Don, betul lah kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Dia kata manusia ini kosong sebenarnya. Kosong kita ni, tapi mengisi kita apa dia? Keinsafan, kesedaran dan keimanan. Allah. Itulah mengisi kita. Maka Mekah Madinah mengisi kita. Tiga-tiga tu ada. Memang mengisi keinsafan. Saya ingat tak ada orang pergi Mekah relax saja. Tengok Kaabah dah cukup dah. Cukup. Tengok Kaabah air mata tumpah. Oh ya Allah, betul. Di Padang Arafah air mata tumpah. Kita di Mina Al-Jamarat tumpah air mata. Betul. Tak ada orang pergi relax, tak ada. Jadi membawa kita kepada soal kita makin dekat Allah SWT. Kerinduan. Jadi ini di antara saya rasalah sesuatu yang tidak pernah hilang daripada kehidupan beragama kita. Yang dah pergi akan ulang pergi. Betul tak? Pasti. Pasti ada orang kata, tak ada sebenarnya cerita dengar lah tu Sadul dia kata, aku pegah aku tak pergilah. Padang dah. Tobatlah home lah. Tobat tak pergi dah. Tak ada. Tak ada. Kalau boleh hari ni balik, Selasa balik, Rabu esok tak pergi balik. Allah. Betul tu Sadul. Saya balik daripada Mekah 31 bulan Mei itu. Betul. Tak sampai sebulan. Saya rasa seolah-olahnya bila tengok jemaah dah mula pergi ke Mekah, Allahu Akbar. Sebab kita ingat terngiang-ngiang. Nikmat berada di tanah suci Makkahul Mukarramah. Bukan nak kata kita banyak ibadat, tapi kita rasa seronok. Betul. 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 Kita kadang-kadang nak kerinduan tu kadang-kadang seadanya. Tidur tak cukup, tak apa. Jam 12 baru tidur. Betul. Jam 1, tapi pukul 3 bangun dah. Boleh ke masjid. Dia tak ada bangun tu mengantuk. Tak ada. Jadi ini suatu orang kata sebab itulah roh pergi Mekah ni satu roh yang mendalam. Batulah disebut Imam Nawawi kata apa? Ini pun di antara kata ulama. Tak ada orang yang pergi melainkan dia balik dengan
kesucian hati. Benar Nabi sebut dalam sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Subhanallah. Kita bukan lihat syurga dalam kerangka bentuk. Betul. Tetapi dalam kerangka yang lebih jauh ialah Allah terima kita. Seburuk mana pun manusia ke Mekah, Allah akan hapuskan. Saya ingat guru saya pernah berkata bahawa Padang Arafat tempat kita membumikan dosa. Okey. Padang Arafat tempat kita membumikan dosa kita. Sekecil mana pun Arafah tempat kita, satu tempat yang menunjukkan Allah menerima semua orang. Betul. Semua tak ada dalam keadaan semua, ya Allah ampun dosa. Dan tak ada satu pun Allah pulang dengan tangan kosong. Betul. Dan saya yakin doktor benda tu, kita doktor, saya macam bila doktor cerita tu. Saya ni sebab saya host, saya tak teriak. Kalau saya teriak ni habis, dia tutup cerita. Kita pakai dua-dua teriak habis cerita. Sebab saya enjoy dia benda kejiwaan. Ya, Ustaz dia mungkin tak nak lagi, tapi saya rasa benda tu datang daripada dalaman kita. Ustaz tengok orang pi, Ustaz baru balik. Tapi bila Ustaz tengok orang pi, Ustaz rasa macam, pasal apa aku tak pi? Baru balik. Nak pergi. Nak pergi. Wallah. Subhanallah, live Ustaz. Oh ya Allah, subhanallah, live Ustaz. Masjidil Haram di Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar. Ya Allah, jadikanlah semua yang menonton Zalam Baitullah ini dijemput untuk hadir menjadi tetamu Allah. Amin ya rabbal alamin. Berikan kami semua kesempatan untuk memberi salam secara langsung kepada Sayyidina Nabi SAW. Seperti mana lantunan qasidah tadi kepada semua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baik, okey. Ustaz, saya sebenarnya di hujung ni. Kita berada di penghujung rajaya. Allahu Akbar. Saya nak tanya satu ya Ustaz, satu ya. Kalau betul semua orang yang tengok hari ni depa rindu. Apa yang depa perlu mula dengan first step depa? Satu dulu. Satu. Yang pertama yang perlu pergi terus beritik kepada Allah. Pemilik Kaabah Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu rahsia dalam amal kita. Keinginan kita, kemahuan kita Allah tahu. Sebab ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, rahsia kita. Anda tak ada harta ke dalam kesempitan, jangan bimbang. Ya Allah, aku nak sampai ke tanah berkat. Pemilik Kaabah bukan kayu Saudi. Pemilik Kaabah Allah Subhanahu. Allahu Akbar, kenyataan tu luar biasa. Allah punya, mengapa Allah tak beri pada hamba-Nya? Allah Maha Pemurah. Betul. Ya, ini bukan yang first. Saat mungkin orang kata saya tak ada harta, tak cukup. Allah Maha Kaya. Allah boleh hantar kita kalau kita ada keikhlasan yang penuh. Sebab itulah syarat ke Mekah ni, ikhlaskan hati. Saya menggigil Ustaz duk dengar Ustaz cakap ni. Allahu Akbar. Saya bercakap untuk saya ya, bukan orang lain. Sebab saya berada di tempat itu. Bila saya dapat ke Mekah ini bukan cerita apa. Ketika umur 22 tahun dulu, 25. Saya merasakan satu nikmat dan Allah masih bekalkan sampai sebab kita minta kepada Allah SWT. Terima kasih Ustaz banyak-banyak bagi kami semua rindu. Terima kasih Ustaz banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Saya nak tutup ni, saya tahu saya tak mau sorang-sorang. Sebab saya nak jemput Ustaz Fakhrul untuk mai bersama dengan saya. Saya nak jemput Ustaz Megat mai bersama dengan saya. Kedua-dua watak utama dalam Salam Baitullah kali ini. Perhatikan. Ahlan wa sahlan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Balun. Salli ala Sayyidina Amin Allah. Kami semua seronok tau. Pentas ni nasib baik dia muat banyak ni lah. Kalau tidak angkut lagi semua masuk. Masya-Allah. Alhamdulillah. Allah rezeki kita. Okey, kepada anda semua. Ucapan pertama sekali, terima kasih kepada Fadilatul Ustaz Dr. Ruslan Muhammad Kanasri bersama dengan kita. Terima kasih Ustaz Megat. Jangan lupa esok Ustaz Megat. Esok kita nak tema apa sikit? Kembara hati. Kembara hati. Terima kasih. Pukul 8 suku. Dan juga terima kasih Ustaz Fakhrul. Ya, terima kasih Ustaz Don. Ya. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada penaja utama kita, Olive House. Ya. We begin with nature. Dan juga kepada Lembaga Zakat Negeri Kedah. Ya. Dan juga kepada buat taja kemah kita ni. Betul. Kita ni masya-Allah. Dan juga kepada Mahabbatin Travel. Saya tak tahu siapa punya yang tu. Wallah, siapa punya saya pun tak tahu. Terima kasih kepada tuan ya. Dan juga tajaan pakaian kita oleh Olis Trading. Ya, terima kasih. Sangat selesa alhamdulillah. Ya, ada logo lagi. Betul. Okey, esok kita cerita apa Ustaz Dan? Jom kita tengok. Jom tengok Ustaz esok cerita apa? Ya, saksikan.
Alhamdulillah. Tengoklah kita jumpa semua esok. Dahsyat. Dahsyat. Semua kena tengok. Sebab tetamu saya dah cakap dah, musim kali ni bukan calang-calang. Bukan calang-calang. Tengoklah mukadimah macam ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Jadi okey, kita seperti biasa tak mau lekang daripada berselawat kepada Nabi SAW. Jom sama-sama bersama kami untuk sebelum tu kita nak minta sikit kata-kata penutuplah daripada Tok Guru kita sikit, insya-Allah. Lepas ni kita minit, insya-Allah. Ustaz. Ibadat haji adalah kembali kepada Allah. Allah tidak pernah mengecewakan kita kecuali kita mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Doktor atas ucapan itu. Ustaz Megat, kita jumpa esok dalam Facebook Live. Betul. Kita berdoa sama-sama insya-Allah. Dan juga kepada anda semua, terima kasih, dan kepada semua penaja kita. Lagi sekali saya nak sebut lagi sekali, Olive House, Lembaga Zakat Negeri Kedah. Saya nak ucap juga kepada Mahabbatin Travel dan juga kepada Olis yang telah menaja kita punya pakaian. Terima kasih semua sekali lagi. Jumpa esok dengan tetamu yang istimewa dan qasidah yang hebat. Dan hari ini kita tutup. Dan terima kasih kepada semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yallah Fazli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم وهي الله رحمتي dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah dan selawat yang dapat melapangkan rezeki kami dan menjadikan baiknya akhlak kami dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya. Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli